وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. Yang berbahagia tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Ya, malam ini kita sambung kitab matan kita ni. Muka berapa tu? Muka 6. Muka 6 berkaitan 1, 2, 3, 4, 5. 5 tu ujung dia dah summa yajibu. Yang muka 6 tu baik 5 beratas, ujung dia dah summa yajibu lahu. Jadi baik kita baca, betul apa kita baca, apa saya suka kita baca kitab matan ni. Saya nak ingat kalau boleh kita ni kalau mengaji macam pondok lah, pondok dulu mengaji ni baca kitab matan ni hafal jadi kita hafal. Nanti kita baca syarah senang lah, terbuka. Kita hafal matan ni. Ini kitab matan ni sistem orang dulu mengaji pondok itulah hafal matan. Ni ringkas ni dia panggil matan. Itu boleh kita baca syarah. Bila syarah tu buka lah. Apa itu depan mula? Tak banyak itu kita baca sikit lah. Saya ingat balik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa'alam anna hukmal aqliya yang nasiru fi salazati al-samin. Al-wujub wal-istihalatu wal-jawadu Fal-wajibu ma la yatasawwaru fil-aqli adamuhu Wal-mustahilu ma la yatasawwaru fil-aqli wujuduhu Wal-jaidu ma yasahu fil-aqli wujuduhu adamuhu. Itu wajibu ala kulli mukallafin syar'an aya'rifa ma yajibu fi haqqi ta'ala wa ma yastahilu wa ma yajudu. Wa kadha yajibu alaihi an ya'rifa misla dhalika fi haqqi rusuli alaihi wassalatu wassalam. Depan 5 itu macam mana? Bawah tu muka 5 kan? Famimma yajibu fi haqqi ta'ala 20 sifatan. Ingat. Maka daripada barang yang ada separuh, setengah daripada barang yang wajib bagi Allah ialah 20 sifat. Wa yalujul wal qidamu wal baqa'u. Itu semua senang je apa nak? Tak apa ya. Dah cepat boleh wa yalujud wal qilam wal baqa'u wa mukhalafatuhu lil hawadisi wa qiyamuhu ta'ala bi nafsihi. Agam tu dia ada tafsiran. Ingat qiyamuhu ta'ala bi nafsihi tu dia tafsir. La yaftaqiru ila mahallin wala mukhtassisin. Wal wahdaniyatu ada tafsir juga. Al wahdaniyatu la thaniya lahu fi dzatihi wala fi sifatihi wala fi af'alihi. Habis 6 boleh baca wujud 1 tuqidam baqa muqalbatu ta'ala hadhihi qiyamu ta'ala bil nafsi wa alaniyah. 6 dia dapat situ sifatin. Maka inilah 6 inilah 6 sifat. Al-ula nafsiyatun. Hak mula dia kata nafsiyah. Hak mula tu wujud. Kalau kita apa wayal wujud, tahulah mula tu wujud.
Mula daripada nafsiyah wujud tu. Wal khamsatu ba'daha salbiyatun. Dan 5 selepas itu salbiyah. 5 tu dia tabang lah. Habis dah dia abang lepas lah kita baca kan. 5 tu qidam baqum khalafatu wadi qiyamu binafsi wadani. Senang lah kan. Lepas tu summa. Tu kita baca lah summa. Baik, kita baca lagi. Dengar dulu saya abang. Lagi kita baca. Lepas ini, lepas kita dah baca sifat nafsiyah 1, itu sifat salbiah 5. Nanti kita nak baca pula sifat ma'ani. Dia ada 7. Lagi kita baca lah ni. Jangan tengok kitab lagi. Dengar dulu saya baca lah ni. Ni lah bila saya dah terang. Kena dengar lagi bila saya baca. Ikut baca lah. Lepas ni kita nak baca sifat ma'ani. Dia ada 7. Sifat ma'ani apa makna sifat ma'ani? Iaitu sifat yang kita dapat dengan panca indera. Kata kalau baru ni, sifat baru ni macam warna. Kita boleh tak dapat dengan panca indera? Boleh. Kita boleh tengok. Macam rasa. Boleh dapat kan? Macam mana kita tahu kita boleh dapat dengan lidah. Macam tu ada sifat ma'ani. Bagi Allah ada sifat ma'ani. Kalau Tuhan buka hijab, kita boleh lihat. Sifat ma'ani itu nama ma'ani. Sifat ma'ani. Sifat ma'ani ni sifat yang boleh dapat dengan panca indera dia. Lepas tu sifat ma'ani ni, sifat ma'ani Allah ni, dia ada kerja dah. Sifat lain, sifat kita baca lepas, sifat nafsiyah, sifat salbiah, dia tak ada kerja. Macam kita baru ada sifat kita ada kerja. Ada. Misalnya sifat makan, ada kerja makan. Jadi kalau kita ada sifat makan, makna kita ada kerja lah. Tapi kalau kita orang tu sifatnya kurui atau gemuk, tu tak ada kerja, sifat tak ada kerja. Dia ada sifat ada kerja. Dengar, ada kerja. Ada benda yang kita dengar. Jadi kalau kita warna hitam, tu tak ada kerja apa. Cuma ada sifatnya. Jadi sifat ma'ani ni, dia ada 7 sifat. 6 dia ada kerja. Satu tak ada kerja. Dan sifat-sifat Allah, kalau kata 20, 6 ni ada kerja dia. Ada fungsi dia. Kita dalam tauhid dia kata ada ta'alluq. Kena tahu bahasa Arab nah. Kita mengaji tauhid kena tahu bahasa Arab. Ta'alluq. Ta'alluq tu dia kata gantungan sifat. Mana tempat sifatnya kerja. Kalau kita dengar, apakah tempat ta'alluq kita dengar? Iaitu suara. Tuhan dia bukan dengar suara kan. Tapi kita, kalau kita banding kita, suara tu tempat ta'alluq dengar kita. Kalau tak suara, tak boleh dengar. Itu dia panggil tempat ta'alluq. Mana? Tang mana ke kerja kita? Kerja dengar ni kepada siapa? Macam lihat. Apakah ta'alluq lihat kita? Kita.
iaitu warna dan cahaya. Kalau orang tu ada warna tak ada cahaya, tak lihat kan? Dia ada cahaya, ada warna. Kita lihat. Nanti dia ada tempat ta'aluk. Tapi suara kita tak boleh lihat. Bukan tempat ta'aluk pada lihat. Ni dia kata ta'aluk. Sifat Allah itu juga. Sifat qudrah, sifat iradah, sifat ilmu, dia ada ta'aluk dah. Qudrah Allah, Allah berkuasa. Apa makna Allah berkuasa? Dia menjadikan satu yang tak ada, atau dia meniadakan satu yang ada. Itu kerja qudrah dah. Dia ada tempat dia, ada benda yang dia nak buat. Ada benda yang dia nak buat. Itu juga dengan iradah dia. Dia sifat iradah, dia menentukan sesuatu. Mana sama ada kawan tu dia nak bagi jadi satu tu, atau dia tak bagi jadi, dia menentu dulu. Dia kalau dia bagi jadi, dia bagi jadi besar ke, kecil ke, tinggi ke, panjang ke, pendek ke. Itu kerja sifat iradah. Jadi iradah ni dia ada kerja dah. Dia ada benda yang dia nak kerja. Bukan tak ada perkara, tak boleh lah. Dia ada perkara. Apakah perkara yang dikerja oleh qudrah dan iradah? Itu kita baca. Apakah perkara yang tempat ta'aluk ilmu? Ataupun ilmu ni apa dia? Dia nak tahu apa? Apakah yang diketahui oleh Allah? Itu kata tempat ta'aluk ilmu. Lepas tu dia ada sama basar, dia ada mendengar. Tuhan dia mendengar. Apakah yang Tuhan dengar? Itu dia kata ta'aluk, tempat ta'aluk sama. Itu juga Allah, dia ada basar, dia lihat. Apakah yang dilihat oleh Allah? Itu dia panggil tempat ta'aluk, sifat lihat. Itu Allah, dia ada kalam, ada berkata-kata. Apakah yang Tuhan kata-kata? Itu dia, yang itulah dia panggil tempat ta'aluk kalam. Perkara yang berkata-kata akan dia oleh Allah. Apa dia? Ini kita baca. Mari kita baca tengok. Kata summa apa makna? Kemudian summa yajibu lahu ta'ala, kemudian wajiblah baginya Allah Ta'ala. Lahu tu baginya atau bagi Allah Ta'ala tujuh sab'u sifatin, 7 sifat. Tusamma yang dinamai, dia tulis bawah tu, yang dinamai akan dia sifatil ma'ani, dinamakan dia sifat ma'ani. 7 tu, 7 dia nampak ni nama sifat ma'ani. Apakah makna sifat ma'ani? Yang kita boleh lihat. Betul, kalau kita Tuhan buka hijab, kita lihat Allah, kita lihat sifat ma'aninya. Tu baca tu. Summa asal ni. Summa tu. Summa yajibu lahu ta'ala sab'u sifatin tusamma sifatil ma'ani. Kata Melayu,
Kemudian wajiblah bagi Allah Ta'ala 7 sifat yang dinamakan sifat ma'ani. Ingat tak dia kata kemudian bukan makna Tuhan dia mula-mula dia sifatnya wujud, habis sifatnya wujud pula baru mai qidah, baru mai baqah, baru mai sifat sabiah. Kemudian pula baru mai sifat ma'ani. Bukan kemudian tu makna dulu kemudian. Bukan makna sifat Allah dia ada dulu kemudian ada. Kemudian ni jadi abang ya. Mana itu tadi ni dia aku abang oleh kamu. Ni tak syekh ni. Aku abang oleh kamu itu sifat nafsiyah, itu sifat salbiah. Ni nak abang lah sifat ma'ani. Tu kemudian tu bukan kemudian. Sifat Tuhan dah dulu kemudian. Sifat Tuhan qadim. Semua sekali ada dari qadim. Tak ada dulu kemudian. Kalau ada dulu kemudian makna baru. Ni bila dia kata kemudian makna habuan dia nak abang, macam mana? Kita kata nak abang orang macam mana? Kita kata nak abang sekali gue peruih 20 sekali keluar macam mana? Kita abang dulu kemudian. Tapi sifat tu wujud pada Allah qadim lagi. Semua sama-sama qadim. Baik, summa yajibu lahu ta'ala samu sifatin tusamma sifatil ma'ani. Boleh lah ingat sikit kan. Wahia dan iaitu wahiyal qudratu wal iradatu. Sambung lagi. Wahiyal qudratu wal iradatul muta'alliqatani. Ini ingat ni muta'alliqatani. Tadi kita jumpa mana-mana. Dah Arab dah ni. Ingat ni. Wahiyal qudratu wal iradatul muta'alliqatani bi jami'il mumkinati. Ayat sekat tu. Wahiyal qudratu dan iaitu qudrah wal iradatu dan iradah. Ini dah terjemah lah. Kalau kita tak terjemah benda apa? Kita kata qudrah dan iradah al-muta'alliqata ini yang ta'alluq kedua-duanya. Ta'alluq tu yang mana kah? Kerja kepada apakah yang fungsi sifat qudrah, sifat iradah ni pada benda apa? Yang tu kata yang ta'alluq kedua-duanya. Dua-dua ni semacam qudrah dengan iradah ni semacam tempat ta'alluq dah. Mana ta'alluq kita Melayu kata apa? Bergantung sifat. Jadi tempat ta'alluq qudrah dan iradah tang mana? Sana dia kata apa? Bi jami'il mumkinati. Dia kata kepada segala mungkin. Tapi kalau kita terjemah bahasa Arab tu ni, bi tu buat kasrah tu dengan mana dia. Bila kita jumpa tentang mana, dah baca hadis ayat Quran kan, kalau buat kasrah bi tu makna dengan. Dengan. Ni dia kata dengan sekalian, jami' tu sekalian. Dengan sekalian mungkin. Mungkinat tu bila banyak-banyak dia kata mungkinat. Kalau satu dia kata mungkin. Ni sekalian mungkin. Kita Melayu kata sekalian mungkin. Ada sekalian mungkinat pun tak apa. Apa mungkinat ini? Ada satu dia kata mungkin. Apa dia benda mungkin ni?
Yaitu yang menerima ada, menerima tiada. Jadi yang lain daripada Allah mungkin. Yang menerima ada, menerima tiada, itu nama mungkin. Situlah tempat kerja kudrah dan kerja iradah. Jadi Tuhan nak bagi jadi suatu apa dia? Mungkin. Mungkin tak ada lagi dia bagi ada. Kalau dia nak meniadakan satu yang mana? Yang mungkin yang ada, dia bagi tak ada. Lain daripada mungkin ada tak? Ada juga. Zat Allah, sifat Allah, itu tidak ditakluk oleh qudrah dan iradah. Sifat Allah, zat Allah tidak ditakluk oleh qudrah dan iradah. Sifat Allah ni dia bukan mungkin. Zat Allah bukan mungkin. Dia wajib, tidak ditakluk oleh qudrah dan iradah. Bila Tuhan nak bagi jadi, nak bagi jadi apa dia, ilmu dia, tak. Dia memang ilmu dia ada, tak payah bagi jadi. Atau dia dengan kudrah dia nak meniadakan samak dia, boleh tak? Tak boleh. Sebab bukan tempat ta'alluq qudrah dan iradah. Jadi wahyal qudratu wal iradatu, dan iaitulah qudrah dan iradah yang ta'alluq keduanya dengan sekalian mungkin, sekalian mungkinan. Kalau kata mungkinan, tu ada sikit kearaban dia. Orang Arab dia kata mungkinan lah kan. Kita Melayu dah ada sekalian mungkin. Tak apa je. Itu habis qudrah iradah. Apa kerja qudrah? Menjadikan suatu dan meniadakan suatu. Apa kerja iradah? Menentukan suatu. Suatu yang ditentu oleh iradah, itulah yang dia bagi jadi oleh qudrah. Apa benda tu? Iaitulah sekalian mungkin saja. Jadi kita tahu dah, tempat ta'alluq qudrah dan iradah ialah sekalian mungkin. Wal ilmu pula. Ilmu pula yang tiga ni, hak tujuh ni, yang tiga ni ilmu pula. Wal ilmul muta'alliqu, dan ilmu yang ta'alluq. Muta'alliqu, ta'alluq. Kasat ni pasal dua, dia kata muta'alliqatani. Pasal dua. Ilmu dia kata muta'alliqu. Satu lah ilmu lah. Itu berbeza kerti lah bahasa Arab kan. Satu dia tak tambah alif nun. Dua tambah alif nun. Inilah qudrah iradah muta'alliqatani. Ilmu al-muta'alliqu. Tempat ta'alluq ilmu di mana? Kata bi jami'il wajibati wal jaizati wal mustahilati. Ilmu yang ta'alluq dengan, nanti dia buat kepada pada apa kan? Tapi ba tu maksud dengan kan? Ilmu yang ta'alluq dengan sekalian yang wajib, wajibat tu, sekalian yang wajib. Yang wajib pada dia kata, iaitu zat Allah, sifat Allah. Dia Tuhan tahu tak zat dia, sifat dia tahu. Itu mana ilmu ni ta'alluq dengan benda-benda yang wajib, perkara yang wajib. Perkara wajib ni sifat Allah, zat Allah. Tuhan tahu tak kata dia ada zat? Dia tahu zat dia.
Dia tahu sifat dia banyak. Dia tahu sifat dia kesempurnaan. Dia tahu. Itu tempat ta'alluq ilmu. Sekalian yang wajib, iaitu zat Allah dan sifat Allah. Wal jaizati, dan sekalian yang harus. Yang harus yang mana? Kita ni, alam ni. Makhluk ni semua, dia kata wal jaizat. Tuan tahu dah? Tahu, dia tahu semua. Jadi dia tahu dia tahu zat dia tahu sifat dia. Dia tahu zat kita, dia tahu sifat kita. Itu kata ilmu yang ta'alluq dengan sekalian yang wajib, sekalian yang harus. Wal jaizati, sekalian yang harus. Wal mustahilati, dan sekalian yang mustahil. Kan tahu yang mustahil, dia tahu. Dia tahu kata dia tak ada sekutu. Dia tahu kata dia tidak lemah. Dia tahu. Dia tahu yang mustahil. Dia ilmu ni orang lah. Dia tahu semua. Tak macam kudrah irada. Dia kepada perkara yang mungkin saja. Hak harus lah mungkin tu. Hak wajib, hak mustahil tidak dita'alluq oleh kudrah dan irada. Kudrah dan irada satu dia. Hak mungkinat ya. Mungkinat ni jaizat lah ni, hak tengah ni. Jaizat tu. Mungkinat tu jaizat. Lebih kurang apa nah. Jadi kudrah dan irada tidak ta'alluq pada wajibat, tak ada. Mustahilat pun tak ada. Cuma jaizat tengah ya. Itulah dia kata mungkinan. Ingat tu wal ilmul muta'alliqu bi jami'il wajibati wal jaizati wal mustahilati. Ilmu yang ta'alluq dengan segala perkara yang wajib, sekalian perkara yang harus, sekalian perkara yang mustahil. Wal hayatu pula. Yang tiga. Yang keempat. Wal hayatu wa hiya la tata'allaqu bi syai'in. Dan haya, sifat haya Tuhan, hidup lah. Sifat haya Tuhan iaitu wahya tu, iaitu la tata'allaqu, tidak ta'alluq. Haya tak ada ta'alluq dah. Sifat haya tak ada kerja. Kerja apa? Hidup bukan ada kerja apa. Hidup ini dia cuma mensahkan seorang tu bersifat dengan sifat-sifat lain. Macam kita hidup kita bukan ada kerja apa. Kalau kita dengar, ada kerja, makan ada kerja kan. Ada sifat pukul, ada kerja. Sifat hidup macam kita sifat tinggi kita, mana ada kerja apa. Habis hidup ini sungguh pun tak ada kerja. Tu tak ada kerja tu bahasa saya kan. Bahasa tauhid dia kata tidak ta'alluq. Apa saya nak beri sedap ni, dia kata tak ada kerja kan. Jadi hayah ni, hidup ni dia tak ada buat apa. Dan tauhid kita tak ada ta'alluq. Sungguh pun tak ada ta'alluq. Tapi kalau tak ada hayah, apa pun tak ada. Qudrah pun tak ada. Ilmu pun tak ada. Samak pun tak ada. Basar pun tak ada. Kata-kata pun tak ada. Jadi hayah ni sungguh pun dia tak ada ta'alluq, tapi dia mensahkan ada sifat-sifat yang berta'alluq.
Kalau tak ada haya, sifat-sifat takluk pun tak ada. Ya? Lah ni kita hari celik mata, kita lihat alam. Bila kita lihat alam berbagai alam ni kejadian macam-macam, tak lah nak kira. Itulah kita tahu bahawa Allah bersifat dengan kudrah. Kita tak apa nak buat. Kalau Tuhan tak bersifat dengan kudrah, tak apa bagi jadi bukan nyok. Tu nak bagi turun hujan dari langit, tak apa fikir turun. Nah, tak apa nak bagi jadi bunga pokok, bunga nak tukar jadi buah macam mana, tak apa nak peti. Jadi hari-hari bila kita tengok alam, kita tahulah Allah yang bersifat dengan kudrah. Lepas tu dia juga bersifat ni iradah. Mana sebelum dia buat, dia menentu dah. Kata sekian pokok ni nak berbuah, sekian bunga nak jadi. Nah, dia dah menentu lah. Lepas dia menentu, baru dia boleh jadi. Dari qadim lagi dia menentu lah. Betul main masa ni baru dia boleh jadi. Nah, bila dia nak menentu, mesti dia tahu benda tu. Kalau dia tak tahu macam nak menentu. Nah, dia tahu lah kata buah pelam dia tak tahu. Dia tak tahu macam mana dia buat. Jadi dia ada ilmu dulu. Daripada perkara yang diketahui, itulah dia menentukan. Itulah dia bagi jadi. Jadi kita tahu lah. Bila kita tengok alam ni, kita tahu Tuhan sifat yang kudrah. Kita tahu dia ada iradah, mana dia menentu lebih dulu. Dan kita tahu dia mesti ada ilmu. Tak ada ilmu dia mesti ada menentu. Menentu apa? Mana? Kita tahu juga dia mesti hidup. Kalau tak hidup, tentu tak ada ilmu. Ada pula tak ada hidup, ada ilmu. Kalau tak ada hidup, ilmu pun tak ada, iradah pun tak ada, qudrah pun tak ada. Jadi empat-empat sifat ni kita serangkai. Qudrah, iradah, ilmu, haya. Bila kita tengok yang alam, kita tengok apa kejadian, tengok pokoknya tinggi ada buah, kita tahulah Allah dia ada qudrah, ada iradah, ada ilmu, ada haya. Tak ada haya macam mana ada ilmu ni empat ni. Kata empat serangkai, sifatnya empat serangkai. Habis wal hayatu wa hiya la tata'allaqu bi syai'in. Dan haya iaitu tidak ta'alluq pada sesuatu. Itu was-sam'u wal basaru. Tadi wal qudratu wal iradatu lah. Jadi qudrah dan iradah. Ini sama dengan basar. Dua-dua serupa. Tadi qudrah dan iradah, tempat ta'alluq dia apa? Jami'il mumkinat. Serupa kan qudrah dan iradah. Ini sama dengan basar. Was-sam'u wal basaru. Sambung kali. Was-sam'u wal basarul muta'alliqani bi jami'il mawjudat. Tadi qudrah iradah bi jami'il mumkinat. Ni bi jami'il mawjudat. Tapi tang was-sam'u wal basaru dia kata muta'alliqani. Qudrah iradah tadi dia kata muta'alliqata ni ada ta lah nah. Itu kira nahwu Arab lah. Ini bahasa Arab macam bahasa Inggeris lah. Dia ada gender.
Ada gender, ada maskulin gender, feminin gender. Jadi pasal qudrah dengan iradah, tengok qudrah ada ta kan, iradah ada ta kan belakang. Qudrah iradah, tang muta'alliqata ni ada ta. Ikut kata bahasa Arab macam tu lah. Sama basar tak ada ta. Wasamu wal basaru, wasamu wal basarul muta'alliqani. Tak ada ta nah, sama basar tak ada ta. Dia pun tak ada ta. Jadi senang kita dapat kan? Dari kita apa wal qudratu wal iradatul muta'alliqatan ada ta nah. Al muta'alliqatan bi jami'il mumkinan. Itu wal ilmu al muta'alliqu ya sudah satu al muta'alliqu bi jami'il wajibati wal jaizal mustahilati ya. Wal hayah la tata'allaqu bi syai'in. Wasam'u wal basaru al muta'alliqani bi jami'il mawjudat. Ni lepas saya dah baca ni kalau boleh apa ya bukan. Kalau tak balik tak baca tinggal habis hilang. Masa ni kita hambat pelanduk hambat kijang orang kata ngaji ilmu ni hambat kijang. Kita amat rata pergi dalam hutan tu rantau dengan amat dapat kita lepas bang amat pula amat dapat lepas bang bila kita nak jenuh dah amat itu orang mengaji kadang sampai 15 tahun tak ingat apa tak tahu apa dapat berkat ilmu, berkat majlis ilmu, ilmu dapat. Ni dah kita boleh macam ni boleh apa? Terkat. Tu mana kita ikat tu? Ikat kijang tu dapat dah sekong ya. Hambat pula. Hambat dapat dah sekong ikat pula. Dalam banyak ekong Baik, wasam'u wal basarul muta'alliqani bi jami'il mawjudat. Dan sama tak terjemah lagi untuk bala dan sama dan basar yang ta'alluq keduanya. Ta'alluq keduanya dengan sekalian yang mawjud. Belain tadi tu. Qudrah iradah dia ta'alluq sekalian mungkin. Yang ni dia ta'alluq sekalian mawjud. Apa mawjud? Mawjud adalah benda-benda yang ada. Apa benda yang ada? Banyaklah. Tuhan pun ada. Sifat dia pun ada. Kita pun ada. Kita pun ada, manusia ada, natang ada, jin lah, apa semua, segala syurga, neraka apa ada, segala laut, segala apa. Semuanya didengar oleh Allah dan dilihat. Apa juga yang ada, masuk zat dia, sifatnya didengar. Allah mendengar sifatnya dan zatnya. Allah apa dia melihat sifat dia dan zat dia. Pasal zat dia wujud, sifat dia wujud, dia dengar, dia lihat. Itu juga Allah mendengar kita, zat kita, sifat kita. Dan dia melihat zat kita, sifat kita. Jadi apa juga yang ada, semuanya ditaluk oleh kudrat, oleh apa? Oleh sama dan basar. Jadi apakah tempat ta'aluk sama dan basar? Ialah sekalian yang mawjud. Sekalian yang mawjud. Sama ada yang mawjud itu qadim atau baru. Hak
tak maujud. Ni kawan muda-muda, kawan-kawan kita muda-muda ni tak ada cucu lagi. Cucu dia tak ada. Adakah Tuhan lihat cucu? Cucu tak ada lagi, adakah dia lihat? Tak lihat lah, benda tak ada. Tak lihat apa? Adakah dia dengar? Ada lagi. Bila ada, baru dia lihat, baru dia dengar. Lihat saya nak ngajak minggu depan ni. Hak saya nak ngajak minggu depan, dia tahu tak? Dia tahu. Tapi dia dengar tak? Tak dengar tapi tahu. Dia tahu lah apa saya nak ngajak. Kalau tak ada apa raya lah kan, tak ada apa kena lah. Apa yang saya nak ngajak? Siapa yang nak main minggu depan? Dia tahu tak? Dia tahu. Tapi dia tak dengar lagi, dia tak lihat lagi. Cuma dia mengetahui. Dia mengetahui sekalian. Yang dia nak dengar atau yang dia lihat ialah perkara yang maujud, yang ada aja. Katalah tok nenek kita dulu ada, Tuhan lihat dia, Tuhan dengar. Tak ada lah di kepala ni, Tuhan tak dengar lah. Tapi Tuhan lihat lah, mungkin Tuhan lihat lagi dia faham. Tu ada sedak-sedak dia, tulang-tulang dia jadi tanah, Tuhan lihat lagi lah. Lagi zat dia tu ada. Sampai hancur macam mana pun, kalau duk ada, lagi duk ada, Tuhan duk lihat. Bila sampai habis tak ada, Tuhan lah pergi tak ada lah. Dah habis tak ada, tidak melihat. Jadi tang mana akan tempat ta'aluk sama dan basar ialah perkara yang maujud ialah. Ini senang je kata was-sam'u wal basarul muta'alliquni bi jami'il mawjudat. Mawjudat tu ramai banyak Kalau satu je maujud. Habis 6. Qudra, irada, ilmu, haya, sama, basar. Wal kalam lah. Kalam pun ada tembatang lu dia. Mana apakah yang dikatakan oleh Allah? Apakah yang dikatakan oleh Allah? Itu mana ta'aluk kalam. Tapi bolehlah ta'aluk kalam dengan ta'aluk ilmu, dengan ta'aluk qudra, lain-lain Pergi bekerja lain-lain, kerja sifat masing-masing. Wal kalamu alladhi laisa biharfin wala sautin. Kalam yang, alladhi itu mana yang, dan kalam yang laisa itu mana tiada, dan kalam yang tiada biharfin dengan huruf. Kalam Allah tak ada huruf, tak ada huruf, tak ada bahasa. Kalau dia bahasa Jepun, itu huruf Jepun. Kalau bahasa Arab, itu huruf Arab. Kalau dia bahasa apa pun, kalau bahasa Urdu, huruf Urdu. Dia tak ada bahasa, mana ada huruf. Jadi kalam yang tiada berhuruf wala sautin, dan tiada suara. Sebab bukan keluar ke mulut. Kita kalam yang ada suara ni, dia keluar ke mulut, tiada suara. Kalam Allah bukan keluar ke mulut, keluar dari zatnya. Jadi kalam Allah, Tuhan ada kalam tak? Adalah, kita dah baca kalam Allah Quran itu menunjukkan kepada kalam Allah. Dulu ada lagi kitab-kitab dulu Tuhan turun, semuanya adalah kalam Allah. Jadi lain daripada Quran, lain daripada kitab-kitab yang turun,
Banyak kalam Allah. Nah, kalam Allah yang ada di zat Allah, tidak terdengar banyak. Banyak mana? Nah, banyak mana? Saya tengok banyak mana. Wal kalamul ladzi laisa biharfin wala sautin. Dan kalam, sifat yang tujuh, kalam yang tidak dengan huruf dan tidak dengan suara. Wa yata'allaqu, dan ta'alluq ya, wa ta'allaqu, dan ta'alluq ya bima, dengan barang. Di bahasa tu ada barang. Kalau ni bila kita perkara, tak apalah, boleh bagi faham cukup. Dengan perkara dan dengan barang. Ini dia kata apa ni? Barang. Pada barang yang dia kata, ta'alluq ya kalam tu, kalam tu ta'alluq ya dengan barang yang dita'alluq dengannya oleh ilmu. Wa ta'allaqu bima yata'allaqu bihil ilmu. Apakah tempat ta'alluq ilmu? Itu kita tak boleh. Kata bi jami'il wajibati wal jaizati wal mustahilati. Betul dia ulang betul lah. Kalam ni ta'alluq dengan jami'il wajibat wal jaizat wal mustahilat. Dia nak abang tu. Tapi dengan sebab dia kitab matan, dia nak ringkas. Berapa ringkas boleh? Berapa ringkas yang boleh? Dia nak ringkas lah kan? Jadi tak mau. Dia nak abang al-wajibat wal-mustahilat, al-wajibat wal-jaizat wal-mustahilat. Bukan macam mana kan? Tiga kataan. Ubuh je lah. Kalam tu ta'alluq pada wajibat wal-jaizat wal-mustahilat. Kata itulah. Tak, dia tak mau. Dia nak bagi ringkas lagi. Sungguh dia bagi ringkas, dia bagi kita fikir lagi. Ini peranan orang ulama' ke orang kitab macam tu lah. Dia bagi ringkas sikit, dia bagi isyarat sikit, apa bicara ambil. Kita pun kena cari ambil. Nak mengaji? Betul kita matan, mesti kena mengaji. Baca kitab matan, baca niri, jenuh. Dalam mengaji pun kena pening kat lah. Itu kitab matan, kitab matan dia susah. Baik, wal kalamul ladzi laisa biharfin wala sautin. Dan kalam yang tiada dengan huruf dan suara. Wa ta'allaqu bima yata'allaqu bihil ilmu. Dan ta'alluq ya dengan barang yang ta'alluq dengannya oleh ilmu. Minal muta'allaqati. Itu ada lam kasrah tu, potong bawah tulis atas. Atas jadah tu bubuh fathah. Tu dia tersilap sikit, silap cetak ni. Dia tulis minal muta'alliqat tu, lam tak betul, lam kasrah tak betul. Kenapa minal muta'allaqati? Dia salah tu nah. Salah selak tu lah kecil tu. Salah selak tu. Orang ngaji tauhid tak boleh kata minal muta'alliqat. Tak betul tu. Kata minal muta'allaqati. Apa nama muta'allaqat? Lam fathah. Lam kasrah tu potong mana? Potong bang. Kalau boleh raba. Bagi jangan berada pun tak apa. Baik nah. Kadang-kadang dia betul start. Ini batang kitab ni. Kalau betul start tak raba keluar. Sikit tak apa nah. Dia kitab kita elok sikit nah. Tak apalah kalau potong pun tak apa. Bubuh di atas lam fathah.
Ini minal muta'allaqati, mana daripada tempat ta'alluq. Mana kalam yang tidak berhuruf, tidak bersuara itu, dia ta'alluq dengan yang dita'alluq oleh ilmu daripada minal tu, daripada tempat ta'alluq. Muta'allaqat tu mana tempat ta'alluq. Jadi apa tempat ta'alluq? Apa tempat ta'alluq kalam? Iaitulah tempat ta'alluq ilmu. Apa tempat ta'alluq ilmu? Tadi datang itulah wajibat wal jaizat wal mustahilat. Itulah tempat ta'alluq ilmu. Itulah juga tempat ta'alluq kam. Habis tu. Patutnya kena ada titik yang mana. Summa mana apa? Kemudian. Dah ada dah sekali summa kemudian. Ni dia bubur ni kemudian. Tabur pun tak apa lah kan. Summa Sab'u mana? 7 tadi kita baca. Summa yajibu lahu ta'ala sab'u sifatin. Kita baca kan. Sifat mani tadi kita baca sab'u sifatin. 7 sifat. Ini juga sab'u sifatin. Summa sab'u sifatin. Kemudian wajib lagi bagi Allah. Tapi kan berapa? 6, 7, 13. Lagi 7. Ini dah semua sabun sifat ini, mana lagi 7 ada. Semua sabun sifatin tusamma tu bersifatan tu tak tak? Kena bersifatin ni macam ni. Semua sabun sifatin tak sifatin tu sama tulis di luar sikit ni. Sifatin tu sad fa alif ta. Ta panjang lah. Tu lah macam sifatin tu. Tak boleh sifatan tak boleh. Tak boleh tu kena betul. Jadi kalau kita baca sifatan payah nak betul. Tu doa-doa apa pun kalau kita nak hafal, betul baris dulu. Dan kita terlekat baca tak betul baris, payah kita nak betul. Dah betul hafal, lekat. Baru tak salah dah nah. Semua sabun sifatin tu sama sifatin juga. Maknawiyatan. Dia tanah. Pada sini dia tulis maknawiyatan. Tu dia tersilap dia buat sifatan. Itu bahasa Arab dia baris susah tu. Satu bahasa dalam dunia yang dah baris bahasa Arab. Nak dah bahasa dia dah baris. Tak? Orang tua dulu dengar bahasa Melayu, dengar tulis Jawi, dia buat baris. Itu dia tulis dia tulis bumi, dia tulis power mim. Mim tu dia buat kasroh. Dia power mim kita kata apa? Bom. Mim kasroh. Bumi kan, bawah, mim tu kasroh. Itu hebat. Ada bawah, lawa, bulu, rawa, mim. Apa rawa, mim ni? Rum rumah ni, mim kasrah. Bulu rumah. Kalau orang baca kitab fiqh, kata bila ambil wudu, hendaklah ratakan semua tangan kita, termasuklah bulu rawamim. Bulu rawamim. Apa tu guru bulu rum ni bang? Nama yang burung dalam syurga tu rum. Apa sangkut dengan kita ambil semayang?
dengan bulu burung juga apa sangkut ni. Untuk guru tu terlekat tu orang Amin dia tak tahu kata apa. Ni tak barang siapa yang banyak bertanya hilanglah berkatnya. Dia pun tutup kitab berhenti tak mengajak. Tak tahu nak kata bulu rumah kan. Ni bahasa Arab. Itu sana. Semua sab'u sifatin tusamma sifatin maknawiyatan. Semua berat kemudian wajiblah bagi Allah 7 sifat dinamakan sifat maknawiyah. Maknawiyah. Wahia banyak kali kita ada jumpa wahia, iaitu iaitu mulazimatun. Mulazimatun mana? Melazimkan ia. Apa makna melazim? Tak boleh pisah. Bahasa Tuaru dia kata tak boleh bercerai tanggai. Mana bila ada ni, ada ni. Tak boleh pisah. Itu mana melazimkan. Wahya mulazimatun lis-sab'il ula. Dia dan iaitu melazimkan bagi sifat yang 7 yang terdahulu. 7 yang dulu kita baca tadi, qudrah, iradah, ilmu, haya, sama', basar, kalam. Mai pula sifat manawiyah yang 7 juga melazimkan bagi sifat mahani yang 7. Pada sifat manawiyah melazimkan bagi sifat mahani. Mana banyak mana ada sifat mahani, banyak itulah ada sifat manawiyah. Dengan sebab kita bilang sifat mahani 7, sifat manawiyah pun 7. Sebenarnya sifat mahani tidak terhingga lah banyak lagi. Sifat mahani itu tidak terhingga banyaknya. Sifat manawiyah pun tidak terhingga banyaknya. Jadi kalau kita kata 12,000 sifat mahani, sifat manawiyah pun 12,000. Itu mana mulazimatun. Melazimkan bagi yang sifat maknawiyah, melazimkan bagi sifat ma'ani. Jadi sifat maknawiyah itu dapat 7, pada sifat ma'ani 7. Jadi kemudian wajiblah bagi Allah 7 sifat yang dinamakan sifat maknawiyah, iaitu melazimkan bagi 7 yang mula, 7 yang dahulu. Al-ula tu. Mulazimatun lis-sab'il ula. 7 yang dahulu. Wahia, banyak kali kita jumpa wahia ni, iaitu wahia kaunuhu ta'ala, ni muka 8. Wahia kaunuhu ta'ala qadiran. Apa makna kaunuhu ta'ala qadiran? Keadaannya Allah Ta'ala berkuasa. Ada yang berkuasa. Kenapa keadaan ni kaunuhu? Kita tentang lapang ribu. Keadaan Allah Ta'ala yang kuasa. Kaunuhu Ta'ala qadiran. Wa muridan. Cuba saya ringkai lah. Dia kitab matan ni, dia bukan mau buat panjang-panjang. Dia buat wa muridan. Sebenarnya dia nak tulis wa kaunuhu ta'ala muridan. Dia buat waw ya. Antara waw tu satunya ada celah tu. Tapi kita usah tulis lah. Kita tahu lah. Tahu ada tinggal yang tu kan. Saja dia tinggal. Bukan dia terlupa. Dia kata suruh baca remik.
Jadi wa muridanu datang tu ada wa kaunuhu ta'ala muridan. Batu wa aliman. Jadi wa kaunuhu ta'ala aliman. Jadi kalau kita nak apa yang menjadi sekolah, nah, kita tahu lah, kita faham lah. Faham lah makna wa aliman tu. Wa kaunuhu ta'ala aliman, nah. Wa hayyan, ada tu wa kaunuhu ta'ala hayyan. Wa sami'an, wa kaunuhu ta'ala sami'an. Wa basiran, gitu juga, wa kaunuhu ta'ala basiran. Wa mutakalliman, wa kaunuhu ta'ala mutakalliman. 7 ni. Kaunuhu ta'ala qadiran. Satu, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Tapi kalau kita nak habaq orang, jangan pakai muridan, aliman, hayyan. Tak boleh lah, kita hafal, tak apa orang kita nak ingat. Jadi kalau kita nak habaq orang, kita nak habaq sifat ma'nawiyah tu 7. Kena habaq kaunuhu ta'ala qadiran. 1. Wa kaunuhu ta'ala muridan. Ngelabuh kaunuhu tu. Wa kaunuhu ta'ala aliman. Wa kaunuhu ta'ala hayyan. Wa kaunuhu ta'ala sami'an. Wa kaunuhu ta'ala basiran. Wa kaunuhu ta'ala mutakalliman. Kena habaq itu kalau kita nak habaq orang. Kena habaq kita nak bilang sifat 20. Nak bilang lagi tu. Ini pasal dia buat kitab ringkas. Dia buat ni, apa orang nak ingat, tu hamba cari ambil. Cuba ambil dia bagi kita baca Ustaz. Summa sab'u sifatin tusamma sifatin maknawiyatan. Wa ya mulazimatun lis-sab'il ula. Itu kan. Wahya kaunuhu ta'ala qadiran wa muridan wa aliman wa hayyan wa sami'an wa basiran mutakalliman wa mutakalliman. Kemudian semua tu kemudian sama sabu sifatin tu sama sifatin maknawiyatan. Kemudian wajiblah bagi Allah 7 sifat yang dinamakan sifat maknawiyah, iaitu melazimkan bagi 7 yang terdahulu. Wahya mulazimatun lis-sab'il ula, iaitu melazimkan bagi 7 yang terdahulu. Apa makna melazimkan? Tak boleh pisah. Mana melazimkan? Banyak mana ada sifat ma'ni, banyak tu lah ada sifat ma'nawiyah. Sebab kita bilang sifat ma'ni 7. Tapi ingat sifat ma'ni bukan 7 saja. Yang ada dalam Quran 7 lah kan. Lagi banyak lagi tidak sehingga kita tak tahu. Jadi yang sebab kita kutip pula dari Quran sifat ma'ni ni 7. Maka sifat ma'nawiyah pun 7 lah, melazimkan sifat ma'nawi. Sifat apa? Sifat ma'ni. Ada apa 7 sifat ma'nawiyah yang melazimkan bagi sifat ma'ni? Kaunuhu ta'ala tadi. Kaunuhu ta'ala qadiran, kaunuhu ta'ala muridan, kaunuhu ta'ala aliman, kaunuhu ta'ala hayyan, kaunuhu ta'ala sami'an, kaunuhu ta'ala basiran, kaunuhu ta'ala mutakalliman. Itu wa mimma yastahilu fi haqqi ta'ala. Itu kita tahu minggu depan kita baca. Baik, habis takat ni kita baca akidah kita yang pertama.
Ni kita baca ni pada muka 4 itu dah mula kan. 5, 6, 7, 8. Ya. 8 sikit. Ni kita akidah yang pertama. Apa akidah yang pertama? Iaitu kita mengetahui sifat-sifat yang wajib bagi Allah. Ya. Mengetahui sifat yang wajib bagi Allah 20. Akidah kita pertama. Yang kedua, minggu depan kita mula kedua, iaitu mengetahui pula sifat-sifat yang mustahil bagi Allah, lawan sifat yang wajib. InsyaAllah minggu depan kita baca pula wa mimma yastahilu. Wallahu a'lam.